Hai, bertemu kembali dalam kelas Pendidikan Jasmani dan Kesihatan tahun 3, Unit 9, Cergas dan Teratur. Subtopik Yakin Bersedia. Sila rujuk muka surat 53 dan 54 bersama Cikgu Masyita dari SKPP 16-2. Standard kandungan 1.3 Melakukan aktiviti fizikal berpandukan konsep kecerdasan. Standard pembelajaran 3.1.1 Melakukan aktiviti yang dapat meningkatkan suhu badan, kadar pernafasan, kadar nadi dan juga keanjalan otot. Sila rujuk buku teks muka surat 53, Unit 9, Cergas Teratur. Cikgu akan membaca petikan. Anda dengar ya. Sekolah Kebangsaan Semarak mengadakan Carnival Dodgeball Mini. Lalita dan Justin turut menyertai karnival ini. Mereka mewakili rumah sukan masing-masing. Perhatikan gambar murid-murid. Mereka sedang bermain permainan dodgeball. Baik murid-murid, permainan dodgeball ini ia sangat sesuai dimainkan oleh semua orang. Permainan dodgeball ini sangat laju pergerakannya dan merupakan salah satu aktiviti kardio yang sangat bagus. Objektif permainan ini untuk makluman anda semua adalah untuk mematikan pasukan lawan dengan membaling bola kepada mereka. Pemain yang badannya terkena bola akan dikira mati dan harus keluar daripada gelanggang. Sebaliknya, pemain yang membaling bola pula akan dikira mati apabila bola yang dibaling berjaya ditangkap oleh pihak lawan. Nampak menarik kan murid-murid? Baik, untuk lebih kefahaman, cikgu sediakan sedikit sedutan video permainan dodgeball ini. Saksikan. Subtopik seterusnya ialah yakin bersedia. Jom kita sama-sama membaca petikan dan juga dialog yang telah disediakan pada halaman muka surat 54. Sebelum perlawanan, Lalita dan rakan-rakan melakukan aktiviti memanaskan badan. Aktiviti ini dapat meningkatkan suhu badan, kadar pernafasan, kadar nadi dan juga keanjalan otot. Baiklah murid-murid, untuk lebih kefahaman tentang cara-cara memanaskan badan dan juga apakah kepentingan memanaskan badan, anda boleh melayari laman web www.active.myhealthy.gov.my. Jelas ya murid-murid? Seterusnya perbualan antara cikgu dan juga Lalita bersama dengan rakan-rakannya. Mengapakah kita perlu memanaskan badan, cikgu? Ya, apakah jawapan anda, murid-murid? Bila badan sudah bersedia, kita dapat bergerak dengan selesa dan mudah. Jelas ya murid-murid, salah satu kepentingan mengapa kita perlu memanaskan badan ialah untuk memastikan badan kita selesa bergerak dan mudah apabila kita melakukan aktiviti nanti. Dan yang kedua, soalan yang kedua, jadi kita boleh kurangkan risiko kecederaan, cikgu? Jawapannya ialah ya.
kita boleh dapat mengurangkan risiko kecederaan apabila kita melakukan pemanasan badan sebelum melakukan aktiviti. Baik murid-murid, anda perlu jelas sebelum melakukan aktiviti pemanasan badan, kita perlu mengambil kadar nadi sebelum melakukan aktiviti dan juga selepas melakukan aktiviti. Jelas ya murid-murid? Baik, apakah itu pemanasan badan ataupun warming up? Ya, warming up merupakan satu aktiviti persediaan diri sebelum melakukan aktiviti fizikal ataupun senaman seperti yang ditunjukkan oleh gambar kartun di sebelah itu. Kedua, memanaskan badan akan menjadikan tubuh badan lebih bersedia agar aktiviti yang dilakukan nanti dapat dijalankan dengan lebih berkesan. Ketiga, warming up merangsang penambahan oksigen dalam tubuh dan mengaktifkan pengeluaran hormon yang akan membantu dalam proses penyaluran tenaga ke bahagian otot. Jelas ya murid-murid? Seterusnya, kepentingan warming up. Terdapat 6 kepentingan warming up yang perlu anda ketahui. Pertama, dapat meningkatkan pengeluaran hormon. Kedua, dapat mengurangkan kadar risiko kecederaan. Ketiga, merangsang peningkatan pergerakan otot. Keempat, meningkatkan prestasi semasa bersenam. Kelima, merangsang sistem saraf pusat. Dan keenam, meningkatkan kadar degupan jantung atau peningkatan kadar nadi. Kepentingan warming up yang pertama ialah untuk meningkatkan pengeluaran hormon. Okey, baik murid-murid, apabila kita melakukan warming up, berlakunya peningkatan kadar rembesan hormon endorfin, serotonin, dopamin dan juga hormon-hormon lain yang membantu meningkatkan kadar kepekaan, mengurangkan stres dan meningkatkan kadar metabolisme badan kita. Yang kedua, dapat meningkatkan kadar cecair synovial di bahagian sendi bagi memberikan pelinciran sendi untuk mengurangkan geseran serta melancarkan pergerakan kita sewaktu melakukan sesuatu aktiviti. Yang kedua, dapat mengurangkan kadar risiko kecederaan. Melalui warming up ini, kita dapat meningkatkan suhu otot secara tidak langsung menambahkan keanjalan otot. Yang kedua, meningkatkan kadar oksigen dan hormon di bahagian otot yang dapat membantu melancarkan pergerakan dan mengurangkan risiko kekejangan otot. Dan yang ketiga, rembesan hormon dapat meningkatkan kawalan motor dalam pergerakan otot. Jelas ya murid-murid? Ketiga, merangsang peningkatan pergerakan otot. Pergerakan otot akan menjadi lebih teratur. Kedua, dapat mengurangkan risiko kekejangan otot di mana sistem telah dibekalkan dengan oksigen dan elektrolit dari penyaluran darah yang betul. Ketiga, proses penceraian antara hemoglobin iaitu sel yang mengikat oksigen dengan oksigen dapat berlaku dengan lebih bagus. Dan yang keempat, proses pengumpulan asid laktik juga dapat dilengahkan. Yang keempat, dapat meningkatkan prestasi semasa bersenam kerana otot yang direnggang dan dipanaskan sebelum bersenam menjadikan ia lebih mudah bergerak. Sendi juga boleh berfungsi dengan lebih baik dan aktiviti ini dapat menjadikan senaman kita lebih berkesan. Kelima, dapat merangsang sistem saraf pusat iaitu merangsang transmisi dan penyaluran neutron saraf antara otak dan sel motor otot iaitu peningkatan kadar oksigen di bahagian otak merangsang sel-sel otak untuk berhubung dengan lebih baik. Yang kedua, dapat meningkatkan kadar rembesan hormon endorfin, serotonin, dopamin dan juga adrenalin iaitu hormon-hormon baik. Dan yang ketiga, dapat merangsang pemikiran untuk lebih peka kepada sesuatu aktiviti dan juga dapat meningkatkan sistem kawalan motor otot dan meningkatkan kawalan koordinasi dalam menjalankan aktiviti fizikal. Dan yang terakhir, dapat meningkatkan kadar degupan jantung
ataupun peningkatan kadar nadi iaitu BPM. Secara umumnya, penambahan intensif dalam aktiviti memerlukan tenaga. Sehubungan itu, jantung memainkan peranan untuk menyalurkan oksigen dan juga nutrisi ke seluruh tubuh badan. Saiz salur darah yang mengembang bagi memudahkan proses penyaluran darah yang lebih baik. Seterusnya, peningkatan pengaliran darah ke bahagian otot dapat meningkatkan penghantaran bekalan tenaga ke seluruh badan kita. Dan yang seterusnya, penyediaan sistem kardiovaskular untuk lebih bersedia menghadapi aktiviti yang lebih berat yang akan memberi impak kepada jantung kita. Baik, itu merupakan antara 6 kepentingan kenapa kita perlu melakukan pemanasan badan sebelum melakukan sesuatu aktiviti yang berat. Jelas ya murid-murid? Ini pula merupakan contoh pergerakan asas warming up yang boleh anda lakukan sebelum melakukan sesuatu aktiviti yang berat. Kebiasaannya kita akan memulakan pemanasan badan di bahagian kepala dan berakhir pada bahagian kaki. Dan ini pula ialah pergerakan yang lebih khusus untuk sesuatu aktiviti yang anda ceburi. Contohnya aktiviti berlari. Cara pergerakan ataupun warming up yang sesuai untuk untuk anda lakukan aktiviti ini ialah dengan berjalan pantas selama 5 hingga 10 minit, kemudian melompat setempat ataupun lompat bintang sebelum anda melakukan aktiviti larian tersebut. Jelas ya? Dan seterusnya bola sepak ataupun futsal. Apa yang perlu anda lakukan ialah berlari-lari anak, berulang-alik ke bahagian tengah padang, kemudian berlari sambil membawa bola mengikut gerakan latihan. Dan seterusnya latihan kekuatan menggunakan pemberat. Contohnya aktiviti yang boleh anda lakukan, aktiviti warming up yang boleh anda lakukan seperti menggerakkan sendi dan juga otot mengikut pola pergerakan. Kemudian menggunakan pemberat yang kurang daripada biasa bagi mengawal pergerakan. Dan seterusnya aktiviti berenang. Berenang perlahan selama beberapa minit. Menggerakkan tangan dan bahagian bahu melawan air. Menggerakkan kaki melawan air bagi memanaskan otot. Seterusnya aktiviti sukan dengan pergerakan yang pantas. Warming up yang sesuai yang boleh anda lakukan seperti berjalan perlahan selama 5 hingga 10 minit. Kemudian berlari setempat selama 30 saat. Okey, baik murid-murid, cikgu harap anda jelas bagaimana hendak melakukan warming up sebelum melakukan sesuatu aktiviti yang anda ceburi. Jelas ya murid-murid? Baik, untuk lebih kefahaman, saksikan video ini.
Seterusnya, uji minda. Cikgu telah menyediakan 2 soalan yang perlu anda jawab. Soalan pertama, tandakan betul bagi penyataan yang benar dan tandakan pangkah bagi penyataan yang salah. Baik murid-murid, ada 6 penyataan. Anda boleh membaca dan cuba cari jawapan anda. Cikgu bagi contoh yang pertama iaitu penyataan A, memanaskan badan dapat meningkatkan kadar nadi. Betul ataupun salah murid-murid? Ya, jawapannya adalah betul. Baik, untuk penyataan seterusnya, cuba jawab sendiri ya. Soalan kedua, tandakan betul pada aktiviti yang sesuai untuk memanaskan badan. Perhatikan terdapat 3 gambar yang mewakili aktiviti yang berbeza. Jadi, anda perlu mencari aktiviti yang betul yang menunjukkan keadaan memanaskan badan. Okey, adakah A jawapan yang betul? Ya, aktiviti A menunjukkan berlakunya aktiviti memanaskan badan. Begitu juga dengan gambar B, iaitu gambar melakukan aktiviti memanaskan badan. Manakala gambar C ialah gambar mereka sedang minum air. Itu bukanlah aktiviti untuk memanaskan badan. Jelas ya murid-murid? Sekian dahulu pelajaran pada hari ini sehingga berjumpa lagi pada pelajaran seterusnya. Bye. Assalamualaikum.